Ya, aku buat video ni untuk membetulkan persepsi yang pensyarah ni banyak kerja. Yang pensyarah ni dia ada peranan dia. Janganlah diganggu flexibility tu. Aku rasa agak panas sikit lah sebab ada orang kata pensyarah tak ada kerja, pensyarah tak ada kerja, pensyarah ni relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua subscribers aku. Terima kasih kerana menonton video ini. Kepada yang baru masuk tu, nama aku Nasar dan ini adalah Aizin Nasar Sport. Sebelum aku mulakan, please ketik butang subscribe dan ketik butang loceng untuk mendapat notification terkini daripada channel aku. Untuk makluman korang, hari ini arahan daripada Ketua Menteri Sarawak Bang Jo, yang mana semua institusi pendidikan yang berada di dalam zon merah dikehendaki ditutup sebagai langkah pengawalan untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 dari terus merebak ya. Untuk makluman korang, statistik Sarawak punya jangkitan kes COVID agak membimbangkan kerana menunjukkan peningkatan yang ketara, dan sekarang ni dia dah pass pattern. Dari dulu Selangor yang menunjukkan negeri yang mempunyai bacaan kes terbaru yang tinggi tetapi sekarang ni dia macam nak pass pattern kat Sarawak pula. Jadi sebagai langkah keselamatan, Ketua Menteri Sarawak telah memberi arahan supaya semua institusi pendidikan di zon merah di Sarawak ditutup. Tempat kerja aku telah meminta dan mengarahkan staf-stafnya bekerja dari rumah. Tetapi kenapa aku masih ke pejabat? Okey, mari kita tengok rutin aku sebagai tenaga pengajar di sini. Okey, let's go. Walaupun institusi pendidikan termasuk universiti perlu ditutup, tetapi kelas dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran masih perlu berjalan seperti biasa. Dengan kata lain, kuliah secara online perlu diteruskan, okey, walaupun kampus ditutup. Apa yang berlaku pada aku ialah, macam kalau aku bekerja dari rumah, aku akan ada masalah dengan internet connection. Kenapa? Nanti aku tunjuk kat korang. Alright, kau tengok tu. Ini baru ada Unify port, tapi belum ada nombor lagi tu. Masuk dia dekat kawasan aku ni belum ada talian Unify sepenuhnya. Okay, tengok tiang pun tak ada nombor lagi. Memang tak ada, belum lagi ada Unify. Belum lagi ni. Kawasan rumah aku ni tak semua tempat ada Unify lagi. Dia orang baru tengah nak pasang. Dia orang tengah baru pasang facilities lah ni. Belum ada nombor lagi. Jadi rumah aku tak ada Unify lah. Tak ada Unify. Tu dah bersambung dah. Tiang pun dah ada. Kalau korang nak tengok, aku ada buat video pasal perjalanan aku mendapatkan Unify. Dah ada 2 episod. Aku tengah nak siapkan episod ketiga lah ni. Masih belum ada sehingga April ni, dah masuk bulan puasa ni, masih belum ada talian Unify. Masalah yang aku hadapi kalau aku kerja dari rumah, internet tak ada. Ya, memang aku boleh guna hotspot Maxis aku. Okay, tetapi dia tak stable. Okay, memang dia laju. Okay, tetapi kadang-kadang dia tak stable. Kadang-kadang dia slow gila. Kadang-kadang dia laju, dia okey. Tapi kita tak boleh expect lah, mungkin masa tengah kuliah tu tiba-tiba terputus talian. Itu dah kan mengganggu perjalanan kuliah. Jadi nak tak nak aku kenalah pergi ke office untuk mendapatkan talian internet yang lebih stabil lah. Tapi aku dah book untuk Unify. Bila dah ada talian Unify kelak, aku bolehlah bekerja dari rumah tanpa rasa risau dengan talian internet lah. Itu salah satu sebab kenapa aku perlu bekerja di pejabat. Okey, aku dah sampai dekat office. Sebelum sampai office, kena login dulu. Okey, lepas ni aku akan tunjuklah sedikit sebanyak tugas utama pensyarah lah, iaitu mengajar dan terlibat dalam pembelajaran dan pembelajaran. Bukan hanya sekadar masuk pergi kuliah, lepas tu ciao. Lepas tu orang kata pensyarah ni relax. No, aku nak betulkan persepsi tu. Okey, ni aku tengah naik tangga lah, pergi login. Okey, bangunan tempat aku kerja lah ni. Sunyi je sebab ramai yang bekerja dari rumah lah, lepas arahan daripada kerajaan negeri supaya semua institusi ditutup dan dikehendaki bekerja dari rumah. Okey, aku nak login jap. Aku datang office ni,
aku dapat kebenaran aku untuk kalau kita nak bekerja di pejabat, kita kena maklumkan kepada ketua jabatan dulu. Okay, maklumkan yang kita nak bekerja di pejabat juga, walaupun mesti ditutup, dan bagi alasan-alasan dia lah. Okay, macam yang aku cakap tadi lah, memang aku perlukan internet connection yang stabil supaya pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan tanpa gangguan lah, sebab rumah aku memang tak ada wifi. Okay, aku dah sampai pejabat. Aku buat video secara santai saja, aku tak bawa tripod apa, cuma aku cakap sajalah. Dalam keadaan pandemik yang semakin mencabar dan limitation, pelajar pun tak boleh berada di kampus, dan tambahan pula keadaan zon merah sekarang ni. Tetapi proses pembelajaran dan pengajaran tu masih perlu diteruskan. Kita takkan nak tutup semua. Okay, kalau nak tutup semua, nanti student pun tak belajar, nanti bila nak grad kan. Jadual pembelajaran dan pengajaran tu masih berjalan seperti biasa. Tetapi kita kena ubah pendekatan lah, iaitu kita gunakan secara online. Okay, mesti korang fikir, alah bagi online je, bagi-bagi kuliah online, lepas tu habislah. Tak semudah tu, tak semudah tu. Okay, semua benda dari segi kreativiti adalah kreativiti pensyarah. Ya, pihak tempat aku kerja ni, dia ada bagi kemudahan-kemudahan, okay, untuk sebagai macam platform untuk berhubung dengan pelajar. Sebagai contoh, nama dia Elite kan. Dekat situlah kita boleh masukkan nota kuliah kita. Tetapi kita bukan hanya sekadar upload nota kuliah lepas tu kita belah macam tu je. Kita masih perlu memberi kuliah. Kalau kita tak dapat bagi kuliah pun, kita boleh mengadakan aktiviti untuk memastikan pelajar faham apa topik yang diajar. Okey. Tapi kau ingat benda tu senang ke? Okey, pensyarah ni dia perlu fikirkan. Okey, dia perlu fikirkan macam mana cara untuk memastikan pelajar tu mengambil bahagian di dalam sesi pembelajaran dan pengajaran walaupun secara fizikalnya mereka tidak berada di dalam bilik kuliah. Itu adalah proses yang perlu pensyarah fikirkan. Okay, benda ni bukan senang. Bukan hanya sekadar bagi kuliah tuntang. Okey, kita ada platform lah untuk bagi kuliah secara online. Kita boleh guna Skype, kita boleh guna Zoom, dan kita boleh guna Webex dan berbagai-bagai lagi platform. Janji pelajar tersebut boleh tengok kita ataupun topik yang hendak diajar tu sampai kepada para pelajar. Tetapi satu lagi proses adalah untuk memastikan pelajar menghadam ataupun faham ataupun menghayati ataupun participate apa yang kita ajar ataupun topik yang dibincangkan. Itu adalah satu cabaran bagi pensyarah. Pihak pensyarah dia tidak anggap benda itu sebagai bebanan, sebab memang tugas pensyarah dan semua pensyarah happy. Okey, dia orang suka. Okey, dia orang suka macam mana kita nak dekati pelajar tu. Itu adalah satu benda yang indah bagi aku, satu benda yang indah, dan aku tak ada masalah benda tu. Tapi masalahnya ada pandangan masyarakat yang menyatakan yang alah, pensyarah ni kerja senang je, dan cuba untuk mengganggu fleksibiliti, masa fleksibel yang diberikan kepada pensyarah tersebut. Dan sekarang ni tengok, walaupun arahan telah dikeluarkan untuk menutup universiti, tetapi pensyarah masih ada datang ke pejabat, okay? Sebab mereka suka dan mereka passion dan mereka suka dengan kerja ni. Tetapi sebab ada kekangan-kekangan tertentu yang menyebabkan mereka tidak boleh bekerja di rumah, jadi mereka datang. Kami bukan bekerja hanya dari pukul 8 sampai pukul 5. Kami bekerja sepanjang masa. Sebab itulah kami diberi sedikit flexibility, sebab kami ni sebenarnya dari segi masa tu kadang-kadang masa tengah mungkin hujung minggu, okay, mungkin kalau ada pelajar buat aktiviti apa mesyuarat kelab, kadang-kadang mereka buat malam. Macam aku adalah penasihat kelab renang, jadi apabila pelajar buat aktiviti, mestilah dia akan menjemput penasihat. Jadi flexibility tu kita terpulang kepada pelajar, bukannya kena ikut saya free. Okay, mungkin saya free, mungkin pelajar tak free. Sebab pelajar adalah penggerak pada kelab tu, jadi aku ikut masa dia orang. Kita try to be flexible. Kalau pelajar tu buat hari Sabtu, kita pergilah meeting tu hari Sabtu. Kalau pelajar tu buat meeting hari Ahad, kita buatlah meeting tu hari Ahad. Jadi tugas pensyarah ini sebenarnya tidak tentu masa. Passion, inilah jiwa guru tu berbeza, jiwa pensyarah ni berbeza. Aku harap pihak-pihak yang mengatakan pensyarah relax, pensyarah tak ada kerja, supaya dapat faham lah. Ya, aku buat video ni untuk membetulkan persepsi yang pensyarah ni banyak kerja. Yang pensyarah ni dia ada peranan dia. Janganlah diganggu fleksibiliti tu. Itu je lah fleksibiliti. Itulah keistimewaan yang sedikit yang pensyarah dapat. Okay? Dan peranan pensyarah ni besar. Okay? Kita melahirkan modal insan yang lepas ni akan berkhidmat untuk negara, menggantikan kita nanti. Sudah tentu kita sebagai pensyarah, kita kena pastikan yang produk yang kita didik ni mampu menjadi modal insan yang berkualiti pada masa hadapan.
Jadi aku rasa setakat ini saja video bebelan aku untuk hari ni. Aku rasa agak panas sikit lah sebab ada orang kata Syarah tak ada kerja, Syarah tak ada kerja, Syarah ni relax. Dan korang kena faham, Syarah ni dia kerja tak tentu masa, Sabtu Ahad pun dia kerja. Okay. Itu saja daripada aku. Thanks for watching. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, komen dan please ketik butang loceng untuk mendapat notification video terkini daripada aku. Setakat ini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.